Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Taib. Hari ini kita akan masuk pembelajaran yang seterusnya, iaitu al-imtihan. Ma makna al-imtihan? Al-imtihan bermakna peperiksaan. Peperiksaan ataupun ujian. Taib. Ke surat seterusnya. Istami' ilal ibaratil atiyah thumma raddid. Okay, tengok gambar yang pertama. Gambar pertama adalah qa'ah. Qa'ah bermakna dewan. Murakib imtihan bermakna penjaga peperiksaan. Seterusnya waraqatul ijabah, kertas jawapan. Kemudian waraqatul as'ilah, kertas soalan. Gambar bawah muraja'ah, mengulang kaji. Munaqashah, perbincangan. Sa'bah, susah. Natijah, keputusan. Taib, muka surat seterusnya. Al-kalam, hayya natahawar. Mari kita ini perbualan antara dua orang lelaki, iaitu Amir wa Taufik. Kita lihat. Amir, Alu, aina anta ya Taufik? Hello, aina, di manakah? Anta, awak, ya Taufik. Taufik jawab, ana fi maktabah jami'ah wa aina antal an? Ana, saya, fi, di, maktabah, perpustakaan, jami'ah, university, wa aina antal an? Dan di manakah awak sekarang? Ana fi suq markazi. Amir jawab, ana fi suq markazi, saya fi di suq pasar, markazi utama, saya di pasar utama. Amir jawab, oh, sami'tu anal imtihan qarib jiddan. Oh, sami'tu, saya telah mendengar, anna, bahawasanya, al-imtihan, peperiksaan, qarib jiddan, dekat sangat. Taufik, wahadha asyaddu ma yuhifuni. Wahadha, dan ini, asyaddu, amat saya, ma yuhifuni, apa yang menakutkan. Maksudnya kat sini, ini apa yang sangat saya takuti. Wahadha asyaddu min yuhifuni, ini apa yang amat saya takuti. Amir tanya, limadha ya sadiqi? Kenapa? Limadha, kenapakah? Ya, wahai sadiqi, sahabatku. Taufik jawab, li'anni, kerana saya, dhaif, lemah, jiddan, sangat, fi, di dalam, madah, pelajaran, al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Kerana saya lemah sangat dalam subjek bahasa Arab. Taufik jawab. Amir jawab, la, tak, madah. Oh, maaf. La madah ni kamu tukarkan kepada la takhaf. La takhaf, la space, takhaf, ta kha alif, ta kha alif fa. La takhaf. Tengok dekat maksud dia tulis la takhaf. Ni la madah ni salah, tukar kepada la takhaf. Janganlah kamu takut. Fal-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, sahlan, senang,
lau sekiranya tumarisuha awak melakukan latihan daiman sentiasa. Tumarisuha ni maksudnya sekiranya awak praktisnya. Tumaris ni kita panggil praktisnya daiman sentiasa. La ba'sa tidak mengapa, sa'usa'iduka saya akan bantu awak. Saya ulang, la tahaf janganlah kamu takut, falluwa arabiyah bahawasanya bahasa Arab, sahla lau tumarisuha daiman. Bahasa Arab senang sekiranya kamu praktisnya sentiasa. La ba'sa tidak mengapa, sa'usa'iduka saya akan membantu awak. Taufik jawab, syukran, terima kasih. Ma'akramaka ya akhi, alangkah baiknya ataupun alangkah mulianya awak wahai saudaraku. Taib, bawah ni adalah maksud yang sama juga dekat atas ni. Sami'tu telah saya dengar, imtihan peperiksaan, qarib akan dekat ataupun akan datang. Maaf, qarib ni lebih kepada dekat. Jiddan ataupun asyaddu sangat. Yuhifuni menakutkanku. Dhaif tak berapa bagus ataupun lemah. Madah subjek. Daiman sentiasa. Sahla senang. Tumarisuha praktisnya. Sa'usa'iduka saya akan membantu awak. Ma'akramaka alangkah baiknya ataupun mulianya awak. Taib, muka surat sebelah. Qira'ah istami' thumma raddi. Kita tengok gambar yang pertama. Nampak gambar apa ni? Gambar orang terkejut. Okay, apa dia kata? Ana rasabtu fil imtihan. Saya telah gagal. Rasabtu telah gagal. Fi di dalam imtihan peperiksaan. Saya telah gagal di dalam peperiksaan. La tahzan. Janganlah sedih. Janganlah kamu bersedih. Indaka fursah thaniyah. Sesungguhnya indaka indaka ni maksudnya kamu mempunyai fursah thaniyah ni peluang. Fursah peluang thaniyah yang kedua. Janganlah sedih, janganlah kamu bersedih. Kamu mempunyai peluang yang kedua. Okey, gambar seterusnya. Alhamdulillah ana najih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ana najih, saya berjaya. Mabruk 'alan najah. Tahniah di atas kejayaan. Okey, baris yang ketiga. Ghadan imtihan, esok peperiksaan. Insya-Allah bitaufiq wan najah. Dengan keizinan Allah. Bitaufiq wan najah ni lebih kepada kita boleh panggil good luck ataupun selamat berjaya. Tapi kalau maksud biharfi satu persatu, bitaufiq maksudnya dengan petunjuk, wan najah dan kejayaan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Intahaitu min dirasah. Saya telah habis belajar. Saya telah habis dari pelajaran ataupun pembelajaran. Mabruk alat takharuj. Maksudnya tahniah di atas graduasi awak. Okey. Maksudnya sahabat kita ni dia dah habis belajar. Tayyib, muka surat seterusnya. Ana najih. Maksudnya saya. Ana najih ni maksud saya berjaya. Okey. Ni kalau ni adalah beberapa peringkat keputusan. Contohnya, ya salam, wah, hasaltu ala takdir. Saya telah mendapat, hasalta ni kamu telah mendapat pangkat. Ala takdir ni pangkat apa dia? Contohnya, jaid jidan, cemerlang ataupun sangat bagus. Kemudian Mumtaz cemerlang. Mumtaz maksudnya cemerlang. Kalau jaid jidan
sangat bagus. Jayyid, bagus atau baik. Makbul, lulus. Jadi peringkat yang paling tinggi adalah mumtaz, kemudian jayyid jiddan, jayyid wa makbul. Okay, contoh kita nak cakap tahniah macam takjub dengan keputusan seseorang, kita boleh cakap ya salam, wah hasalta ala takdir, kamu telah mendapat, ala takdir ni maksudnya pangkat mumtaz, cemerlang contohnya kita nak kata kat kawan kita. Itu untuk lelaki. Tapi kalau untuk perempuan, ya salam, wah hasalti, kamu telah mendapat, ni untuk perempuan, anti ala takdir, pangkat jayyid jiddan contohnya, pangkat yang bagus. Ni lebih kepada kita nak ucap tahniah kepada sahabat kita. Ni ibarat kita takjub lah. Tapi kalau kita nak cakap tahniah, kita cakap macam mana? Mabruk. Mabruk ala al-najah. Okay, ni pula gambar yang bawah ni pula. Lil asaf syadid rasabtu. Lil asaf syadid ni lebih kepada malangnya, teramatlah malang. Lil asaf ni malang, syadid ni sangat, rasabtu gagal. Malangnya sangat, saya telah gagal. Wa na'uzubillah lah, kita semua mesti nak berjaya. Tayyib, dalam kotak bawah ni hasaltu ala, I got. Hasalta ni sebenarnya you got, kamu telah mendapat. Ya salam, wah takdir, great ataupun pangkat mumtaz, excellent, cemerlang. Jayyid jiddan, sangat bagus. Jayyid, bagus. Makbul, apa ni, makbul, pas ataupun kita kata lulus. Lil asaf syadid ni malangnya. Okey, masuk muka surat sebelah, jadual imtihan nihai. Jadual ni maksudnya jadual. Imtihan nihai, jadual peperiksaan akhir. Nihai maksudnya akhir. Okey, kotak yang pertama ni al-yaum, maksudnya hari. Ni semua hari. Kedua al-madah, subjek. Ni semua subjek-subjek. Makan. Makan ni maksudnya tempat peperiksaan kat mana. Sana tu dirasiyah, tahun pelajaran. Tahun pembelajaran. Tak kisah sama ada dia ni SEM 1 ke, tahun 1 ke, tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Okay, kita tengok al-yaum Isnin. Hari Isnin ada periksa apa? Isnin ada madah ulum. Ulum bermaksud sains. Makan tempatnya ada di makmal komputer. Makmal komputer. Untuk tahun sanah ula, untuk pelajar-pelajar tahun sanah ula, tahun pertama. Okey, kedua hari as-sulasa, hari Selasa. Madah ar-riyadiyat, subjek ar-riyadiyat sini matematik. Fi makan mana? Di tempat mana? Fi qa'ah DSB, di dewan DSB. DSB ni lebih kepada apa? Dewan Serbaguna, betul tak? Okey, kemudian lisanah untuk tahun mana? Tahun berapa? Lisanah thaniyah, as-sanah thaniyah, untuk tahun yang kedua. Okey, hari yang seterusnya Arbi'ah, hari Rabu. Lil madah ihsa'iah, untuk madah ihsa'iah maksudnya statistik, di mana fi makan qa'ah annex, di dewan bernama annex. Untuk tahun sanah thalisa, untuk tahun 3. Wa akhiran fi yaumil khamis, pada hari Khamis. Madah al-lughah, subjek bahasa. Fi makan mabnal lughah, di mabnal lughah ni bangunan bahasa. Untuk tahun as-sanah rabi'ah, untuk tahun yang keempat. Okey, lihat kat bawah. Okey, ini perbualan antara beberapa orang. Mata tabda' madah ulum. Dia tanya kat kawan dia, mata tabda' madatul ulum, bilakah bermulanya? Tabda' ni bermulanya madah subjek, al-ulum sains. Bilakah bermulanya subjek sains? Kawan jawab yaumul isnain, pada hari Isnin. Okey, kemudian
Dia tanya, aina makan imtihan madah ar-riyadiyat. Ada orang tanya, kat manakah tempat makan, tempat imtihan peperiksaan madah untuk subjek ar-riyadiyat, subjek matematik. Kawan ni jawab Qa'ah DSB, di Dewan DSB. Okey, kemudian soalan seterusnya, ayu madah lisanah thalithah. Ayu apakah madah subjek lisanah thalithah untuk tahun yang ketiga? Jawapan al-ihsaiyah, subjek statistik. Okey, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita nak tanya kat kawan kita, bilakah periksa, kat manakah periksa, untuk tahun apa. Okey. Taib. Buka muka surat seterusnya, kitabah, qiraah, hiwar, madrus wa ijabatu as'ilah. Okey, dia suruh baca dulu hiwar, kemudian jawab soalan. Okey. Ibrahim, madza taf'al ya Hadi fil internet? Apakah taf'al yang kamu lakukan ya Hadi, wahai Hadi, fil internet, di dalam internet? Hadi jawab, ara natijah imtihan. Ara, saya melihat, natijah, keputusan, al-imtihan, peperiksaan. Alhamdulillah ana najahtu. Segala puji bagi Allah, ana najahtu, saya telah berjaya. Ibrahim jawab, mabruk alan najah ya Hadi, tahniah di atas najah, kejayaan. Ya Hadi, wahai Hadi, kam takdiruka, berapakah pangkat awak? Hadi jawab, laqad hasaltu, sesungguhnya saya telah mendapat, hasaltu, saya telah mendapat, ala takdir, grade ataupun pangkat mumtaz, yang cermelang. Ibrahim jawab, ya salam, wah, natijatuka ahsan mini, natijatuka, keputusan awak, ahsan, lebih baik ataupun lebih bagus, minni, dari saya. Hadi jawab, wa anta, dan awak pula, kam kana takdiruka, berapakah ataupun berapakah takdiruka, pangkat awak, fi madah hisab, dalam subjek hisab. Hisab ni subjek account. Ibrahim jawab, lil asaf ana hazin, malangnya, ana hazin, saya sedih, rasabtu fi hadhil madah, rasabtu, saya telah gagal, fi, di dalam, hadhil madah, pelajaran ini, subjek ini. Okey, daripada hiwar tadi, cuba jawab muka surat sebelah tu, muka surat 89. Yang pertama, aina yara Hadi natijah, natijatah. Aina, di manakah, yara, dia melihat, Hadi, si Hadi, natijatahu, keputusannya, di manakah Hadi melihat keputusannya? Okey, kat mana? Nombor 2, kaifa natijah Ibrahim fil imtihan, bagaimanakah keputusan Ibrahim dalam peperiksaan? 3, hal hasolah, adakah hasolah Hadi, Hadi telah mendapat, ala takdirul mumtaz, adakah Hadi telah mendapat pangkat mumtaz? Nombor 4, ayu madah rasabah Hadi, ayu, apakah subjek rasabah Hadi yang Hadi telah okey, maaf, sini sebenarnya kamu kena tukar Hadi ni kepada Ibrahim. Tukarkan Hadi, nama Hadi ni kepada Ibrahim. Ayu madah rasabah Ibrahim, apakah subjek yang Ibrahim telah gagal? Sebab Hadi tak ada gagal peperiksaan, yang ada Hadi tak ada gagal, subjek yang ada gagal adalah Ibrahim. Jadi ayu madah rasabah Ibrahim, apakah subjek yang Ibrahim telah gagal? Wahiran ma ra'yuka fi madah hisab, apakah pendapat awak bagi subjek hisab ni account? Itu dia tanya pendapat diri kamu sendiri, sama ada so'bah ke susah, ataupun senang sahlah. So'bah atau sahlah, so'bah susah, sahlah mudah. Okey,
Taib, muka surat seterusnya. Ratib summa iqra. Okey, dia suruh susunkan. Okey, yang pertama. Anta, awak, nasyid, aktif, talib, pelajar lelaki, ya salam, wah. Nombor 2. Mada, subjek, tabda, bermula, mata, bilakah, al-komputer, komputer. Ketiga, ala, di atas, mabruk, tahniah, fauz, kejayaan, ya Ahmad, wahai Ahmad. Nombor 4, hasaltu, saya telah mendapat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mumtaz, cemerlang, takdir, pangkat, ala, atas. Imtihan, wahiran. Nombor 5, imtihan bermaksud peperiksaan, subhanallah, maha suci Allah. An-nihai, akhir. Jiddan, sangat. Qarib, dekat. Okay, taib. Kita masuk bahagian qawaid, iaitu ismu tafdil wa ma ta'ajjub. Okey, apakah ismu tafdil? Ismu tafdil adalah kata nama yang menunjukkan lebih atau sangat. Wa ma ta'ajjub ialah ma yang menunjukkan ta'ajjub ataupun keterujaan. Okay, tengok jadual bawah ni. Ismu, kata nama. Ismu tafdil, kata nama yang menunjukkan yang menerangkan maksud lebih atau sangat. Ma ta'ajjub, ma yang menunjukkan ta'ajjub ataupun keterujaan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kalamuka wadih. Perkataan kamu wadih maksudnya jelas. Okey, jelas kat sini adalah jelas yang bermaksud jelas biasa-biasa saja. Okey, bila kita masuk bahagian ismu tafdil, contohnya kalami awdah. Perkataanku awdah, lebih jelas. Jadi kat situ jelas dia lebih jelas. Bukan jelas yang biasa ni. Jelas yang biasa wadih, tapi awdah lebih jelas. Dan apabila kita masuk bahagian ma ta'ajjub, dia akan jadi ma yang menunjukkan keterujaan. Maksud ma kat sini adalah alangkah awdah, jelasnya kalamuka, perkataanmu. Okay, boleh nampak tak? Perkataan asalnya wadih, apabila masuk kepada ismu tafdil dia jadi awdah, dan apabila masuk bahagian ma ta'ajjub dia akan jadi ma awdah, alangkah jelasnya. Untuk kita masuk bahagian ma ta'ajjub ni, kita mesti lalui ismu tafdil dulu. Maksudnya daripada perkataan asal wadih kena tukar kepada ismu tafdil dulu masuk, baru boleh jadi ma ta'ajjub. Dia tak akan jadi ma wadih, tapi dia akan jadi ma awdah. Okay, kita terangkan lagi. Kita tengok contoh yang kedua. Madah al-hisab sa'bah. Subjek account susah. Susah ni susah biasa je. Tapi apabila dia masuk bahagian isim tafdil, dia jadi madah kimia as'ab. As'ab tu maksudnya lebih susah. Subjek kimia lebih susah. Okay, bila masuk bahagian ma ta'ajjub, dia akan jadi keterujaan. Ma as'ab madah al-kimia. Alangkah susahnya subjek kimia. Okay, nampak tak? Perkataan asal dia sa'bah. Apabila masuk kepada isim tafdil, dia jadi as'ab. Kemudian bila ta'ajjub tambah saja jadi ma as'ab. Alangkah susahnya. Okay, kita terangkan lagi untuk masuk bahagian ketiga. Ana sa'id, saya gembira. Bila masuk bahagian isim tafdil, dia jadi as'ad. Anta as'ad, awak lebih gembira. Masuk bahagian ma ta'ajjub, dia jadi ma as'adaka, alangkah gembiranya awak. Perkataan dia as'ad lah. Ka ni kamu, dia tambah je ma as'adaka. Okay, macam mana kita nak tukarkan daripada perkataan biasa ni kepada isim tafdil kemudian ma ta'ajjub? Okay, saya akan terangkan lagi. Okay, ini contoh tadi. Yang pertama tadi kita guna perkataan wadih. Wadih jelas. Apabila masuk pada isim tafdil, kita wajib guna pola af'al. Pola af'al ni. Apa itu pola af'al ataupun wazan af'al ni? Ialah perkataan asal wadih ni, ketika nak jadikan isim tafdil, kita kena ikut dia punya pattern af'al ni. Maksud saya pattern tu, contohnya ke af'al ni ada alif hamzah baris atas,
dia pun kena letak alif hamzah berbaris atas. Kemudian fa dia berbaris mati kan, perkataan kedua dia fa berbaris mati, maka perkataan huruf kedua ni pun kena berbaris mati juga. Mana dapat waw ni, kita ambil pada waw yang asal ni, au, jadilah au, sebab waw ni dah mati. Kemudian alif hamzah ya, alif waw ya, huruf-huruf mat tu buang je. Sebab apa? Sebab ke af'al ni tak ada pun alif, waw dan ya. Jadi alif ni buang. Dot ni mesti tukar ke baris atas. Daripada dot ni baris bawah, tukar baris atas sebab huruf ketiga kat sini, ain ni baris atas. Jadi sini pun kena baris atas. Akhir sekali lam. Lam ni ikutkan af'al ni af'alun. Jadi audahun. Okay. Belakang ni kita matikan je lah, senang. Audah, af'al jadi audah. Okay, kemudian contoh yang seterusnya, so'bah, susah. Bila jadi kepada isim tafdil, dia akan jadi lebih susah. Contohnya, kita ikut juga pattern yang sama juga, pattern af'al. Tengok alif, hamzah baris atas, semua baris atas kan. Tengok ni, kalau kat isim tafdil semua baris atas. Sebab apa? Sebab ikut alif hamzah ni, yang af'al ni. Semua ada. Alif hamzah baris atas, alif hamzah baris atas, semua ada. Kemudian huruf kedua, semua mesti baris mati. Nampak? Waw baris mati, sod baris mati, jim baris mati, ain baris mati, qaf baris mati. Tapi huruf kedua ni kena ambil huruf yang pertama pada asal ni. Sod, jim, ain, qaf ni dia akan jadi mati. Jadilah as. Kemudian huruf ketiga wajib baris atas. Sebab huruf ketiga af'al ni baris atas. Jadilah as'ab, ajmal, a'la, aqrab. Kan dia punya pattern sama je. Pattern yang saya maksudkan ni adalah baris-baris setiap huruf tu. Okay, kemudian apabila masuk ma ta'ajub, kita perlu tambah ma saja. Ma di awal ayat. Ma. Dan kita ambil perkataan yang dah ditukarkan kepada ismu tafdil. Jangan ambil perkataan asal ni. Ma wadih, ma so'bah, tak boleh. Kena ambil kepada yang telah ditukarkan kepada isim tafdil. Okay, maka jadilah ma ta'ajub. Ma Allah, ma as'ab, ma ajmal, ma a'la, ma aqrab. Ma kat sini semua maksudnya adalah alangkah. Okay, kita tengok maksud contoh yang seterusnya. Tadi kita dah jelaskan wadih, so'bah. Okay, jamil. Jamil maksudnya cantik. Bila ditukar kepada ismu tafdil, dia jadi lebih cantik. Kemudian kepada masuk bahagian ma ta'ajub, jadi alangkah cantiknya. Okay, seterusnya Ali. Contoh Ali. Ali tinggi. Tinggi biasa je. Bila masuk pada isim tafdil, dia jadi paling tinggi ataupun lebih tinggi. A'la. Kemudian kepada ma ta'ajub, dia jadi alangkah tingginya. Kita nak menunjukkan keterujaan. Alangkah. Qarib, dekat. Bila kita tukar pada isim tafdil, dia jadi akrab, lebih dekat. Ma akrab, alangkah dekatnya. Okay, boleh faham macam mana nak tukarkan kepada perkataan asal kepada isim tafdil ikut pola wazan af'al. Kemudian apabila ma ta'ajub, kena tambah ma dan diikuti dengan perkataan yang dah ditukarkan kepada isim tafdil terlebih dahulu. Okey. Taib. Kita tengok contoh bawah ni. Ma ajmala al-yawm. Alangkah cantiknya hari ini. Najahtu, saya telah berjaya fi, di dalam imtihan, peperiksaan. Alangkah cantiknya hari ini, saya telah berjaya dalam peperiksaan. Okay, contoh kedua, ma aqrab yaumul imtihan. Ma aqrab, alangkah dekatnya yaumul imtihan, hari peperiksaan. Alaina an nuraji' minal an. Alaina ni wajib di atas kita ataupun mestilah kita an nuraji', mengulang kaji, minal an, mulai ataupun daripada sekarang. Okey, contoh yang terakhir, ma as'ab, alangkah susahnya al-lughatul arabi, al-lughatus sinniyah, bahasa Cina, la buddah, mestilah, an-numarisuha, kita praktisnya, daiman, sentiasa. Okey, ma ajmala, ma aqrab, ma as'ab. Perkataan ajmala agaknya apa yang asalnya? Tadi kita terangkan kan? Ajmala perkataan asal dia jamil. Aqrab perkataan asal dia qarib.
As'ab perkataan asal dia So'bah. Okay, So'bah ni asalnya ada ta marbutah, tapi disebabkan kita ikut pattern af'al, kita buang segala yang ada, contohnya alif, waw, ya dan ta marbutah. Taib. Okay, kita masuk muka sebelah. Imla' faraq, isi tempat kosong, yang kosong. Yang pertama ni maksudnya a'la, lebih tinggi. Ma as'ad, alangkah gembiranya. Jamil, cantik. As'ab, lebih susah. Ma atyab, alangkah baiknya. Okey, daripada ni semua ni adalah jawapan bagi ayat ataupun ayat-ayat di bawah ni. Okey, nombor 1, 2, 3, 4, 5 isi tempat kosong. Maksud yang pertama, natijah hasan, keputusan hasan ataupun result peksa lah, result peksa hasan, tempat kosong, min Ahmad, daripada Ahmad. Okey, agak-agak apa jawapan dia? Nombor 2, tempat kosong, hadzal yaum, hari ini. Ketiga, as'ilah hadzal fas so'bah, soalan kelas untuk kelas ini so'bah, lebih sukar. As'ilah hadzal fas so'bah, soalan fas ni kita boleh kata semester ini so'bah, sukar ataupun susah. Walakin, akan tetapi, as'ilah faslul madi, soalan semester lepas, apa dia? Okey, nombor 4, kalam Ibrahim, perkataan Ibrahim, tempat kosong. Walakin kalam Soleh ajmal, akan tetapi perkataan Soleh ajmal, lebih cantik. Nombor 5, ana sa'id bi musa'adatika, saya gembira dengan pertolongan awak. Tempat kosong, ya ka ya Husin, awak wahai Husin. Okey, cuba buat dulu, nanti kita bincang. Okey, muka surat sebelah. A'das lahis, dia suruh perhatikan. Apa yang dia suruh perhatikan? Sebelum ni kita dah belajar daripada mi'ah, iaitu 100 sampai 10,000 kan. Okey, kali ni dia suruh bezakan contoh ratus dengan ribu. Okey, nombor 1 ni mi'ah. Mi'ah 100. Apabila mi'ah ni kita tambahkan dengan alif nun, dia jadi mi'atan, jadi 200. Sama juga alfan, alfun, alf 1000. Apabila kita tambah alif nun saja, dia jadi 2000. Alif nun ni menunjukkan musanna ataupun double. Jadi apabila mi'ah ataupun alf ditambahkan alif nun, dia akan jadi double. 100 akan jadi 200, 1000 akan jadi 2000. Tambah saja alif nun. Itu sama. Yang bezanya pula untuk contoh ketiga dan keempat ni. Salasah mi'ah. Salasah kita tambah dengan mi'ah jadi salasu mi'ah. Okey, biasanya kita hafal wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah sampai 9 tu sebiji sebotol kan? Nampak tak? Salasah, arba'ah, khamsah. Apabila tambah dengan mi'ah, dia akan berubah sikit. Salasah ni akan jadi salasu. Salasah ni dia buang ta marbutah, sin ni tukar kepada baris depan jadi salasu mi'ah. Itu apabila salasah ditambah dengan mi'ah jadi salasu mi'ah bersamaan dengan 300. Begitu juga arba'ah tambah dengan mi'ah, dia tak jadi arba'ah mi'ah, dia jadi arba'u mi'ah. Dia buang ta marbutah, ain ni huruf baris ain ditukarkan baris depan jadi arba'u mi'ah. Sama juga dengan khamsah, jadi khamsu mi'ah, sittu mi'ah, sab'u mi'ah ila akhir. Kan? Tapi beza dengan alf. Alf untuk ribu ni dia guna sebiji sebotol wahid isnan tak kira. Salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samanya tis'ah. Sampai 9 tu dia letak sebiji sebotol. Contohnya apabila salasah ditambahkan dengan alaf, alaf ni maksudnya ribu, dia akan jadi salasah alaf. Kamu nampak sebiji sebotol salasah ni kan? Dia tak tukar apa-apa pun. Dia just tambah je alaf. Jadilah 3,000. Contoh arba'ah tambah alaf jadi arba'ah alaf jadi 4,000. Begitu juga khamsah alaf, sittata alaf, sab'ah alaf ila akhir. Taib, jelas? Dia tak sama dengan mi'ah. Mi'ah kena ubah sikit. Alf dia jadi tetap. Okay, tengok contoh bawah. 2,222. Seperti saya pernah terangkan sebelum ni, untuk bahasa Arab kita kena mulakan, nak terjemah kepada perkataan kena ambil yang paling tinggi.
tempat ribu, 2000. Kita terjemahkan dulu 2000. Alfa ni untuk langkah kepada nombor seterusnya letak wa. Kemudian tempat ratus, 200, mi'ata ni wa. Bezanya pada puluh. Bila puluh, ambil yang tempat sa dulu. Sa kat sini 2. Isna ni wa ishrun. Nampak ishrun ni akhir. Kalau bahasa Melayu kita 2222. Kita ambil 20 dulu baru 2 kan. Tapi Arab untuk puluh dia ambil yang tempat sa dulu baru puluh. Okey, faham tu? Okey, untuk muka surat seterusnya ini adalah latihan. Dia suruh sil thumma iqra. Dia suruh padankan kemudian baca. Okey. 100 dalam bahasa Arab apa? Okey, kamu padankan. Ni 202 dah ada jawapan, mi'atan wa isnan. Okey, hamsu mi'ah nombor berapa? 2000. Dari segi perkataan apa dia? Salasa alaf wa arba'u mi'ah. Okey, berapa nombornya? Okey, cuba buat nanti latihan ni, snap kemudian upload ke Google Classroom. Taib, wahiran ikhtar ijabatu sahihah. Pilih jawapan yang betul. Yang nombor 1 ni fresh. Fresh maksudnya apa? Segar. Okey, alif, ba, jim, mana satu yang betul? Nombor 2 vegetable farm, iaitu kebun buah-buahan. Nombor 3 hobi. 4 good idea. 5 the big hall ataupun dewan yang besar. Okey. Ya, ada lagi satu latihan. Kawin khamsa jumalin musta'inan bisuar atiyah. Dia suruh kawin. Kawin ni bukan kahwin Kawin ni maksudnya bina ayat. Bina ayat daripada gambar tersebut. Okey, kamu boleh tengok balik dekat muka surat pertama bab ke-6 ni. Dia ada gambar-gambar yang menunjukkan maksud ni. Okey, nombor 1 ni adalah nombor 1 ni murakib imtihan. Maksudnya penjaga peperiksaan. Okey, murakib imtihan maksudnya penjaga peperiksaan. Daripada murakib imtihan tu kamu bina ayat. Bina ayat yang mudah-mudah je. Okey, nombor 2 waraqatul as'ilah, kertas soalan. Yang ketiga waraqatul ijabah, kertas jawapan. Yang keempat so'bah, susah ataupun sukar. Nombor 5 natijah, result ataupun keputusan peperiksaan. Okey, melalui gambar ataupun perkataan tersebut, kamu bina ayat yang mudah-mudah sahaja, tak perlu susah-susah. Okay, kemudian seperti biasa upload di Google Classroom. Okey, hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.